Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada Dr. Tajul Rusri bin Syed dan kawan-kawan. Kami dari kumpulan 1 ingin membentangkan tentang analisis data daripada hasil kajian soal selidik kami berkaitan penguasaan pembelajaran ilmu tajwid dari kalangan pelajar sekolah rendah dan kertas kerja program yang akan kami jalankan. Oleh itu, kami akan bentangkan dahulu analisis data. Jadi, saya mempersilakan sahabat saya iaitu Nur Azlinda Umairah binti Abdullah untuk membentangkan objektif utama kajian. Dipersilakan. Baiklah, saya akan membentangkan pula kepada objektif utama kajian. Yang pertama, semestinya ia akan melahirkan generasi Al-Quran yang mahir mengenai dengan ilmu tajwid. Yang kedua, ia dapat membantu penguasaan hukum tajwid pelajar dengan kaedah yang betul dan mudah. Dan yang ketiga, memperbaiki bacaan Al-Quran pelajar dengan lebih baik. Seterusnya berkaitan dengan objektif khusus. Yang pertama, ia adalah untuk mengeratkan hubungan yang baik di antara pelajar. Yang kedua, banyak memperbaiki bacaan Al-Quran pelajar kepada bacaan yang betul. Dan yang terakhir ialah sebagai meningkatkan pengetahuan ilmu tajwid pelajar ke tahap yang lebih baik. Seterusnya, saya akan menyerahkan kepada sahabat seterusnya. Baik, saya akan membentangkanlah isu berkenaan dengan analisis data daripada kajian selidik kami yang seterusnya iaitu instrumen kajian. Dalam instrumen kajian, kami memilih kajian dalam bentuk kuantitatif dan data yang kami perolehi adalah dalam bentuk carta pie dan juga graf bar. Berkenaan dengan bilangan sampel kajian yang telah kami perolehi ialah sebanyak 31 orang dan sasaran responden kami ialah dari kalangan ibu bapa dan juga penjaga dan penjaga kepada pelajar dari sekolah rendah. Seterusnya berkenaan dengan data analisis soal selidik tentang penguasaan pembelajaran ilmu tajwid dalam kalangan pelajar sekolah rendah. Yang pertama ialah hubungan dengan pelajar. Responden dari kalangan ibu paling ramai yang menjawab soal selidik kami. Yang seterusnya responden dari umur 38 dan ke atas yang paling ramai jawab borang soal selidik kami. Dan seterusnya kita tengok jumlah responden yang mempunyai anak jagaan dari kalangan pelajar sekolah rendah. Paling ramai ialah seramai 2 orang. Seterusnya kita tengok status pekerjaan responden. Data-datanya ya, responden yang menjawab borang soal selidik kami ini adalah responden yang bekerja. Seterusnya. Baik, sebagaimana yang kita dapat lihat di sini adalah graf bar, yang mana graf bar ini ialah merupakan jawapan daripada responden yang menjawab borang soal selidik kami. Data yang kami perolehi ini ialah mengikut bahagian soalan tertentu ialah. Jadi bahagian 1 ialah pemahaman pelajar terhadap penguasaan ilmu tajwid dalam pembacaan Al-Quran. Bahagian kedua ialah kesalahan lazim penggunaan ilmu tajwid yang dilakukan oleh pelajar semasa membaca Al-Quran. Bahagian ketiga ialah penggunaan makhraj dalam pembacaan Al-Quran dalam kalangan pelajar. Dan bahagian keempat ialah cadangan. Okay, di dalam dapatan kami ini, kita dapat lihat pada graf bar ini kita tengok kotak-kotak yang berwarna ini ialah jawapan daripada responden. Yang mana kalau kotak berwarna biru ini ialah sangat setuju, kotak berwarna merah ialah setuju, kotak yang berwarna kuning ialah tidak pasti, kotak yang berwarna hijau ialah tidak setuju dan kotak yang berwarna ungu ialah sangat tidak setuju. Seterusnya kita tengok bahagian 4, cadangan daripada responden ialah jawapan dalam bentuk ayat dan juga pilihan jawapan. Seterusnya tengok kat bawah, kesimpulan daripada hasil analisis data daripada kajian soal selidik kami ialah kesimpulannya
berkenaan dengan penguasaan pembelajaran ilmu tajwid dalam kalangan pelajar, tahap penguasaan pelajar tentang pembelajaran ilmu tajwid masih berada di tahap yang kurang memberangsangkan. Hal ini kerana pelajar mungkin kurang didedahkan dengan pembelajaran asas ilmu tajwid yang betul dan tidak biasa dengan pembelajaran secara praktikal bersama pakar-pakar ilmu tajwid. Justru daripada hasil analisis data ini juga, rata-rata responden mencadangkan untuk pihak-pihak tertentu menyediakan satu inisiatif yang menitik beratkan pembelajaran ilmu tajwid ini dengan lebih serius lagi. Sebagai contoh, antaranya ialah mengadakan kelas khusus ilmu tajwid yang menarik untuk pelajar seiring dengan penerapan nilai-nilai disiplin pembelajaran Al-Quran yang betul. Maka dengan adanya program yang akan kami jalankan iaitu Bengkel Asas Tajwid nanti, pelajar dapat mempelajari asas ilmu tajwid iaitu hukum-hukum tajwid serta kaedah bacaan makhraj huruf yang betul dengan pembelajaran yang lebih praktikal dan lebih efektif. Saya akan membentangkan kertas kerja di mana kertas kerja ini adalah berkaitan dengan tajuk kami iaitu Bengkel Asas Tajwid. Hasil daripada data analisis, keperluan yang telah diperolehi menunjukkan tahap penguasaan pelajar tentang pembelajaran ilmu tajwid masih berada di tahap yang kurang memberangsangkan. Maka tujuan kami mengadakan program ini untuk projek santun masyarakat kami juga sebagai satu inisiatif dan kemudahan kepada pelajar untuk membantu perkembangan mereka dalam menguasai ilmu tajwid. Oleh itu, kertas kerja ini diadakan bagi mendapatkan kelulusan untuk menjalankan projek santun masyarakat daripada pihak yang dikehendaki iaitu pensyarah KPG 3013 Insan Guru Profesional UPSI. Kemudian objektif ini jelas mempertingkatkan tahap penguasaan hukum tajwid pelajar dengan kaedah yang mudah. Kedua, memperbaiki bacaan Al-Quran pelajar serta memupuk hubungan yang baik antara pelajar. Seterusnya, kita lihat latar belakang projek santun masyarakat ini. UPSI merupakan universiti yang menerapkan reka bentuk sulam iaitu SL dari konteks negara Malaysia yang memfokuskan pada disiplin pendidikan yang dikenali sebagai projek santun masyarakat. Projek santun masyarakat adalah satu pengalaman dalam pembelajaran berbentuk aktiviti kemasyarakatan. Projek santun masyarakat berada di bawah satu kursus wajib berkredit iaitu Insan Guru Profesional yang wajib ke atas semua pelajar ijazah sarjana muda pendidikan di UPSI. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan dengan komuniti sasaran. Kami telah mensasarkan pelajar daripada sekolah rendah iaitu pada tahap 2 iaitu berumur daripada 10 hingga 12 tahun. Okey, baiklah, seterusnya impak pelaksanaan PSM kepada komuniti sasaran. Impak pelaksanaan program Bengkel Asas Tajwid ini ialah dapat memupuk minat pelajar mendalami dan menguasai asas ilmu tajwid. Hal ini kerana pembelajaran ilmu tajwid ini ialah satu bidang ilmu tentang pembacaan Al-Quran dengan baik yang telah masyhur di kalangan kita. Malah ilmu ini menarik dan sesuai untuk dipelajari oleh sesiapa sahaja tidak kira usia. Tambahan pula, mempelajari Al-Quran merupakan mampu membuatkan pelajar semakin merasai keindahan lafaz-lafaz kalamullah itu sendiri yang menghidupkan rasa mahabbah dalam diri pembaca terhadap Al-Quran. Di samping itu juga, pelaksanaan program ini mampu menyokong usaha kita bagi melahirkan generasi Al-Quran yang alim tentang ilmu-ilmu Al-Quran, khususnya ilmu tajwid. Hal ini kerana program ini dapat meningkatkan keupayaan diri pelajar dalam pembacaan Al-Quran dengan lancar dan bertajwid secara pembelajaran praktikal melalui teknik talaqi dan musyafahah. Pelajar juga dapat mendengar suara guru dan melihat gerakan mulut guru. Guru membaca Al-Quran dengan betul dan guru dapat mendengar suara pelajar itu
dan melihat gerakan mulut pelajar lalu membetulkan bacaan pelajar seandainya berlaku kesilapan. Proses praktikal ini penting dalam pembelajaran ilmu tajwid yang diadakan dalam program ini bagi menyokong kualiti hasil pembelajaran pelajar lantas meningkatkan keupayaan pelajar untuk membaca Al-Quran dengan baik. Seterusnya. Baiklah, saya akan membentangkan tentatif PSM iaitu Bengkel Asas Tajwid yang akan dijalankan pada 21 Mei 2022 pada hari Sabtu. Okey, pada pukul 8.30 pagi, ketibaan ahli Google Meet dalam talian. Semua ahli Google Meet perlu berada di dalam talian melalui pautan link Google Meet yang telah diberikan di dalam grup WhatsApp program. Pada pukul 9 pagi, bacaan doa pembuka majlis akan dijalankan iaitu semua hadirin menadah tangan bersama-sama membaca doa pembuka majlis yang diketuai oleh saudara Imran bin Samsudin. Pada pukul 9.05 pagi, fasa pembelajaran 1 iaitu makhraj huruf. Dan pada 9.35 pagi, fasa pembelajaran 2, rukun 5 tajwid dan pada pukul 10.50 pagi, fasa pembelajaran 3 iaitu asas pembelajaran hukum. Pada pukul 11.20 pagi, sesi soal jawab dijalankan. Penceramah menjawab satu persatu soalan yang akan diajukan oleh peserta. Pada 11.30 pagi, aktiviti menjawab kuis dijalankan. Peserta menjawab kuis melalui pautan link yang akan diberikan. Pada 12.30 hari, bacaan doa penutup majlis. Semua hadirin menadah tangan bersama-sama membaca doa penutup majlis yang diketuai oleh saudara Imran bin Samsudin. Dan pada akhir program, pada pukul 12.05 tengah hari akan diadakan sesi fotografi. Hadirin membuka kamera masing-masing dan gambar diambil oleh AJK program. Dan pada 12.08 pagi, majlis bersurai. Talian Google Meet akan dihentikan. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada 8.0 iaitu jawatan kuasa pelaksana. Di mana penasihat khusus bagi program ini adalah Dr. Tajul Rosli bin Syuib. Dan pengarah program adalah Maritul Kiptiah binti Dan Muhammad Yusri, pemegang nombor metrik di 201920911819. Setiausaha program adalah Fatin Sofia binti Suhaimi dan Ain Najah binti Muhammad Asri adalah penolong setiausaha program. Dan bendahara program dipegang oleh pengarah program dan diteruskan dengan AJK pendaftaran Fatin Sofia binti Suhaimi. Dan Ain Najwa binti Muhammad Asri memegang jawatan sebagai AJK Publicity dan Informasi selain daripada penolong setiausaha program dan dipegang oleh Nur Azidah Umairah binti Abdullah dan Imran bin Samsudin sebagai AJK Protokol Program. Seterusnya, kita akan teruskan kepada anggaran perbelanjaan. Anggaran perbelanjaan adalah sebanyak RM150 untuk yuran bayaran penceramah di mana kita akan mengutip RM30 daripada setiap ahli kumpulan. Akhir sekali, penutup. Harapan terhadap usaha untuk menjalankan program ini agar mendapat sokongan padu dan sambutan daripada pelbagai pihak bagi memastikan program ini berlangsung dengan baik. Justru, diharap juga program ini dapat dijalankan secara lancar dan teratur sesuai perancangan yang telah dibuat. Di samping itu, pihak kami ingin memohon agar kertas kerja program ini dapat dipertimbangkan dan diluluskan. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.